Selamat malam, salam sejahtera. Kini diumumkan secara tidak rasmi atau boleh kata rasmilah daripada saya bahwa kerusi Sungai Bakap kembali dimiliki semula oleh Perikatan Nasional. Setakat jam 7 atau 8.15 malam ini, keputusan terkini Pakatan Harapan mendapat 10.060 undi, manakala Perikatan Nasional hanya mendapat 14.448 undi. Jadi dengan ini dapat dilihat majoriti yang diperoleh oleh calon Perikatan Nasional ialah 4.000 undi. Namun rupa-rupanya ini sebab mengapa Pakatan Harapan kalah dan Perikatan Nasional menang. Ada kata mereka menang bukan kerana semestinya mereka menang atas sebab faktor ataupun isu sentimen, tapi kerana bilangan mengundi. Menurut Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, beliau mendakwa keputusan malam ini mencerminkan peratusan keluar mengundi yang rendah dalam kalangan bukan Melayu. Dalam catatan di X, Rafizi berkata, analisis awal menunjukkan peratusan pengundi Melayu adalah 70% keluar mengundi, manakala hanya 47% pengundi Cina dan 58% pengundi India keluar mengundi. Dengan jumlah keluar mengundi yang sangat berbeza di antara pengundi Melayu dan bukan Melayu, kerusi Sungai Bakap menjadi kerusi majoriti besar Melayu. Saluran-saluran bertukar dari Melayu kepada bukan Melayu, iaitu 55 nisbah 45 kepada 75 kepada nisbah 25. Walaupun ada sedikit peralihan undi Melayu, keputusannya banyak dipengaruhi jumlah pengundi yang keluar, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, setakat ini telah pun diketahui hampir keseluruhan peti undi telah pun dikira, dan nampaknya calon Perikatan Nasional iaitu Abang Bidin dapat mengekalkan kerusi tersebut milik PAS dengan undi yang menjadi lebih besar iaitu 14.448 dengan majoriti yang lebih besar iaitu 4.000 undi. Namun ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli bahawa keputusan malam ini sebenarnya mencerminkan peratusan keluar mengundi yang rendah dalam kalangan bukan Melayu. Dalam catatan itu, Rafizi kata 70% orang Melayu telah membuang undi, manakala 47% saja pengundi Cina dan 58% pengundi India keluar mengundi. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun alasannya, keputusan tetap diterima bahawa rakyat di Sungai Bakap sudah mengambil keputusan, sudah menyatakan hasrat hati mereka, dan lebih penting lagi, jangan salahkan sesiapa kerana salahkan diri sendiri yang tak keluar mengundi. Kita ucapkan tahniah kepada calon Perikatan Nasional Abang Bidin kerana kekal menang di Sungai Bakap. Salam sejahtera. Ini kata penganalisis. Bersatu masih ada masalah, disiplinkan pemimpin, ahli, kata penganalisis. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Azmi Hasan berkata, tiada masalah untuk adun Sungai Tiang, berbeza pendirian dengan Bersatu yang cenderung mengkritik penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan. Analisis berpandangan, Bersatu dilihat sukar mengawal wakil rakyatnya, sehingga ada yang mula bersuara di luar pendirian parti itu, seperti dibangkitkan adun Sungai Tiang Razak Khamis berhubung isu penyasaran subsidi. Kami selalu wakil rakyat Bersatu itu meminta rakannya dalam Perikatan Nasional PN menghentikan serangan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api terbabit sejak 10 Jun lalu. Sebaliknya, fokus bersama kerajaan mencari jalan mengurangkan kesan terhadap rakyat, katanya lagi. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata,
Kenyataan Ketua Bersatu Pendang itu boleh dilihat dari dua aspek, iaitu pertama, mahu kritikan melampau terhadap inisiatif kerajaan itu dihentikan apabila diakui kesan positif menerusi pelaksanaannya. Satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri berpaling tada, Bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka, kata penganalisis ini. Ada kebenarannya apa yang dikatakan oleh penganalisis ini, iaitu ada sudut tentang subsidi bersasar itu perlu dihentikan. Kata beliau lagi, satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun berpaling tada, Bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka. Bukan salah adun itu, tetapi salah parti yang hilang pedoman, mengkritik secara melulu dan melampau berhubung subsidi diesel. Jadi ini Menteri kesan besar kepada Bersatu, katanya kepada FMT. Kritikan Razak itu berbeza dengan kritikan Perdana Menteri berbeza dengan kritikan pemimpin PN, termasuk pengerusinya Muhyiddin Yassin yang menyifatkan pelarasan harga siling diesel di Semenanjung kepada RM3.35 seliter sebagai menekan rakyat selain mendakwa punca kenaikan harga barang. Bagaimanapun, pada 30 Julai 2022, Muhyiddin yang ketika itu pengerusi Majlis Pemulihan Negara berkata, kerajaan mampu menjimatkan perbelanjaan sebanyak 20 bilion ringgit setahun bagi melalui pelaksanaan skim subsidi bersasar. Selain itu, Razak juga meminta cakap-cakap menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dihentikan yang memberikan kesan diberi peluang mentadbir kerajaan habis penggal. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia pula menyifatkan tindakan Razak itu sebagai wajar dan menunjukkan beliau memainkan peranan sebagai pembangkang rasional dan wakil kerajaan di peringkat negeri untuk membantu penduduk diwakili. Beliau tidak membangkang secara buta tuli, tapi lebih kepada mengkritik dan semak imbang secara rasional. Kenyataannya itu luar biasa, namun wajar mengakui langkah kerajaan yang baik, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Muhyiddin tak dapat jalankan tugas dengan baik, kata netizen. Bye-bye.